Kita intro dulu. La 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 la. Langkah Dubai telah menemui jalan buntu. Betul ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana anda perhatikan sekarang ini, environment background saya agak luar biasa sikit. Berbeza daripada selalunya. Sebab sekarang ini saya dalam perjalanan pergi ke Rembau untuk melawat salah seorang saudara saya yang sedang sakit teruk. Jadi minta maaf anda kata kalau gambar bergegar-gegar sikit dan sebagainya, sebab sekarang ini saya berada dekat kursi passenger. Orang lain tengah drive. Isteri saya tengah drivekan kereta untuk saya pada ketika ini. Sebab saya kena buat video ini. Ramai orang duk minta saya untuk mengulas berkenaan dengan kenyataan terkini daripada Raja Putra Kamarudin, betapa Syamsul Iskandar telah membuat laporan polis di bawah Akta SOSMA dan benda ini boleh merencapkan langkah Dubai. Dan minta maaf lah kalau gambar gegar-gegar sikit. Minta maaf sebab apa? Sebab jalan Malaysia kan yang paling cantik ke dunia. Faham-faham je lah ya. Jadi berbalik pada isu tuan-tuan sekalian. Adakah betul tindakan Syamsul Iskandar buat laporan polis bawah Akta SOSMA ini boleh merencapkan langkah Dubai? Sebelum itu, sedikit backstory. Macam mana yang anda tahu, siang tadi saya telah buat satu video mempertikaikan tentang tindakan Syamsul Iskandar buat laporan polis. Saya mempertikaikan di bawah akta mana yang Syamsul nak, polis siasat dan juga jenayah apa yang telah dilakukan. Sebab apa yang telah dibuat oleh para MP ini, iaitu untuk menyatakan sokongan ke, tak sokongan ke dan sebagainya, bukanlah satu benda yang bersalahan dengan undang-undang negara. Sebab mereka memang ada hak sebagai ahli parlimen. Bahkan perkara 43 Pelbagai Kesetujuan juga menjamin mereka ini untuk menarik sokongan ke, memberikan sokongan dan sebagainya, betul tak? Tetapi berdasarkan kepada penerangan Raja Putra, rupa-rupanya Syamsul Iskandar buat laporan polis di bawah Akta SOSMA, Akta 124. Jadi apa bendanya Akta SOSMA ni tuan-tuan sekalian? Dia macam ni lah kalau kita nak benar faham. Kalau jenayah lain, akta-akta lain sebagai contohnya, bila kita nak minta polis siasat berdasarkan pada akta-akta tertentu itu, bermaksud jenayah tersebut telah berlaku ataupun dipercayai telah berlaku. Jadi barulah kita boleh buat report polis bahawa akta itu, akta ini untuk menyiasat jenayah yang dikatakan sudah berlaku. Berbeza dengan SOSMA. SOSMA ini ialah akta yang membolehkan polis menyiasat sesuatu konspirasi jenayah, menyiasat satu andaian atau anggapan bahawa ada jenayah yang sedang dikomplotkan ataupun ada perkara yang tak elok yang mesti dicegah. So, kalau kita nak ambil kias mudah dalam Islam, seseorang itu dalam keadaan biasa, kalau dia niat nak buat dosa, tak buat lagi dosa tu. Dia niat nak buat dosa, masih lagi tidak dikira dosa lagi sebab dia baru niat, belum buat. Tetapi kalaulah SOSMA ini, dia niat je pun dah boleh dikenakan tindakan undang-undang. Nampak tak kat situ? Jadi itulah akta yang sedang digunakan oleh Syamsul Iskandar untuk meminta polis siasat, orang kata apa, dalang ke, konspirator ke atau whatever di bawah SOSMA ini untuk menyekat langkah Dubai. Jadinya ada tak locus standi untuk orang kata apa, laporan polis itu dibuat oleh Syamsul Iskandar? Dia tak perlukan locus standi, dia hanya perlukan andaian. Andaiannya ialah langkah Dubai ini mungkin akan menyebabkan ketidakstabilan. Pelabur akan takut untuk masuk ke negara kita ini disebabkan oleh dia takut kerajaan jatuh, bla bla bla. And then kemudian bila ekonomi tak cantik akibat pelabur tak ada ke sebagainya, rakyat akan jadi unrest, akan berlaku kekacauan dan sebagainya. So benda itu semuanya merupakan andaian, anggapan semata-mata, tetapi digunakan untuk merealisasikan siasatan di bawah Akta SOSMA ini. Boleh faham Dia tak perlu jadi kenyataan pun. Even polis siasat selama berapa lama pun, contoh 2 tahun ke, setahun ke, 28 hari ke, 4 bulan ke, kalau tak ada jenayah apa-apa berlaku pun contohnya, itu tak ada hal. Sebab SOSMA ini, macam saya katakan, jenayah itu tidak perlu berlaku. Memadai dengan andaian dan juga anggapan saja, jenayah itu bakal dilakukan oleh beberapa orang tertentu. Nampak kat situ Jadi, nak cerita tentang SOSMA ini, adakah bila Syamsul Iskandar buat report polis di bawah SOSMA dan polis siasat bawah SOSMA ini, maka polis kena tangkap dan tahan kesemua 121 orang MP yang dikatakan telah sign SD tersebut? Jawapannya tak perlu. Polis tak perlu tahan sesiapa pun. Polis hanya perlu siasat. Siasat tu maknanya polis boleh pergi dekat pejabat mereka, siasat dan sebagainya. Tak perlu tahan pun. Mereka boleh buat kerja macam biasa. Habis tu, kalau tak tahan, what is the point buat laporan polis dan sebagainya? What is the purpose untuk kita buat laporan polis itu? Jawapannya mudah saja tuan-tuan sekalian. Berkemungkinan besar, SOSMA ini dilakukan ataupun dikenakan untuk menghalang Yang di-Pertuan Agong berjumpa dengan kesemua MP yang dikatakan telah sign SD itu. Maksudnya apa? Maksudnya macam ni.
Bila sesebuah kes itu sedang berjalan, MP-MP itu sedang disiasat dan sebagainya, maka siasatan itu tidak boleh diganggu. Jadi, Perdana Menteri boleh berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, which is bila dah jumpa pun siang tadi, boleh menasihatkan Yang di-Pertuan Agong agar tidak berjumpa dengan mana-mana MP yang dikatakan sedang disiasat di bawah SOSMA ini atas alasan takut jeopardize siasatan. Maknanya sekarang ini Yang di-Pertuan Agong menerusi perlembagaan negara memang kena dengar nasihat Perdana Menteri. Bukannya dia boleh dengar ke tak boleh dengar ke, tak. Memang dia kena dengar. Jadinya tuan-tuan sekalian, memandangkan SOSMA ini paling cikai pun 28 hari siasatan dia, maka berkemungkinan besar 28 hari lah Agong tak akan dapat jumpa dengan 121 orang yang telah send SD tu. Dan bila dah 28 hari, maksudnya apa? Maksudnya Agong akan bertukar. Agong bertukar hujung bulan ni pun digantikan dengan Sultan Johor. Dan saya percaya Sultan Johor sudah pasti tidak mahu memulakan era pentadbiran baginda selaku Yang di-Pertuan Agong dengan menyaksikan penukaran kerajaan dan sebagainya. Jadi tindakan untuk kenakan report polis bawah SOSMA ini sebenarnya merupakan satu langkah yang sangat-sangat terdesak oleh pihak kerajaan Perpada Madani ini untuk menghalang langkah Dubai. Mereka tahu, mereka dah hilang sokongan itu. Mereka tahu mereka sudah tidak ada, orang kata apa, majoriti lagi dah. Tetapi langkah Dubai ini mesti dihalang by all means, dan mereka telah menggunakan SOSMA untuk menghalang Yang di-Pertuan Agong daripada berjumpa dengan 121 orang MP itu. Itu sefaham saya berdasarkan kepada apa yang telah dijelaskan oleh Raja Petra. Harapannya anda boleh faham. Timbul persoalan. Habis dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim seakan kata I have the numbers lah, 16 September tak kena pula. Itu masalahnya. Kat sini kita nampak sedikit hipokrasi daripada Datuk Seri Anwar. Dulu masa dia jadi pembangkang, dia nak tebuk atap, dia kata I have strong convincing formidable numbers. Tak ada pula dia fikir pasal SOSMA sebagainya. Tetapi bila dia dah jadi menteri, orang lain buat benda betul kat dia, dia pula tiba-tiba nak gunakan akta SOSMA dan sebagainya untuk menghalang itu dan ini. Nampak macam sedikit hipokrasi lah kat situ tuan-tuan sekalian. Dan perlu diingatkan, sebenarnya kalau ikutkan, Yang di-Pertuan Agong memang telah dijadualkan untuk berjumpa dengan 121 orang MP itu pada minggu ini untuk tanya seorang-seorang, betul ke kau sokong, betul ke kau tak sokongan dan sebagainya. Itu memang kita tahu, kita well known tahu Agong memang akan jumpa mereka ini dalam minggu ini. Tapi oleh kerana mereka ini sedang disiasat bawah SOSMA, berkemungkinan besarnya atas nasihat Perdana Menteri, Agong tak jadi jumpa. Tapi tak tahulah seandainya kalau Agong tetap nak jumpa dan sebagainya, wallahualam bisawab, kita pun tak pasti yang tu. Cumanya tuan-tuan sekalian, dekat sini kita dapat perhatikan, sekarang ini kita nak tengok apa tindakan para MP 121 orang itu yang telah menarik sokongan ataupun tidak menyokong Perdana Menteri ini. Apa tindakan mereka untuk counter benda ini? Sepatutnya mereka ini dah sedar benda-benda macam ni boleh terjadi. Jangan kata mereka, alamak kita tak bajet lah dia guna SOSMA. Tak, you kena bajet segala kebarangkalian. Sebab benda ini bukan kecil tau, benda ni besar. You kena pastikan yang setiap loophole dalam legal system ini you dah faham, baru you buat apa-apa move. Jangan harapkan setro-setro macam contohnya Papa Gomo ke kan, macam RPK ke whatever ke, macam saya sendiri contohnya untuk fikirkan bagi anda. Tugas kami bukan untuk berfikir apa-apa, bagi idea ke apa-apa tidak. Sebab kami ini rakyat. Kami ini mentimun. Kami golek luka, kami digolek pun luka. Tugas kami hanya menyampaikan saja chain of events yang berlaku kepada rakyat. Dan rakyat sekarang ini memang tengah menyokong langkah Dubai. Mereka memang mengharapkan agar kerajaan bertukar. Tanyalah mana-mana orang pun. Jumpalah siapa-siapa. Sekarang ini kat depan saya traffic jam. Kalaulah traffic jam melekat dan saya turun dari kereta ini dan ketuk kita sorang-sorang kat depan ni kan, tanya mereka, anda nak tak kerajaan ditukar sekarang? Confirm mereka akan kata nak. Confirm mereka akan kata nak. Tetapi sekarang ini bola berada dekat kaki para MP yang 121 orang tadi itu. Anda sepatutnya ada satu contingency plan, ada satu backup plan untuk mengatasi sekiranya kalau benda-benda seperti laporan SOSMA ini dibuat dan sebagainya. Sebab sekarang rakyat telah bergantung harap pada anda untuk melakukan sesuatu bagi menyelamatkan negara ini daripada sebuah kerajaan yang langsung tak kompeten, bak kata Tengku Mahkota Johor. Tetapi seandainya kalau anda memang tak aktif, tak progresif dan sebagainya, anda pun tak proaktif untuk mengatasi keadaan, maka anda telah menghampakan rakyat dan seterusnya rakyat mungkin tidak akan lagi yakin kepada anda pada masa-masa yang akan datang. Jangan salahkan rakyat sekiranya pada masa akan datang mereka semakin lama semakin menyampah dengan politik Malaysia ini dan makin
hilang kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan juga sistem politik yang ada dekat negara kita ini. Sebab bagi mereka sama je, tak boleh pakai semua politician. Aku duduk bawah dia pun aku teruk, aku duduk bawah dia pun aku teruk dan sebagainya. Lama-lama mereka pun tidak percaya pada sistem politik yang ada pada ketika ini. Masa itu memang masalah besar buat negara kita ini, tuan-tuan sekalian. Tapi apa-apa pun, kita nantikan dengan minat apakah perkembangan yang bakal berlaku selepas ini. Sebab walaupun sekarang ini benda dah masuk bawah SOSMA, tetapi macam saya katakan, apa-apa sahaja boleh berlaku sehinggalah ke 31 hari Januari ini. Banyak benda yang mungkin kita tak bajet boleh berlaku dan mungkin juga masih lagi ada sinar untuk rakyat Malaysia menyaksikan penukaran Perdana Menteri sebelum 31 hari bulan ini. Tetapi apa-apa pun, teruskan berdoa kerana kita tahu kita berhadapan dengan sebuah kerajaan yang memang akan boleh buat apa saja mereka nak. Sebab kerajaan ni kan kerajaan mereka. Macam kata Sani Hamzan lah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.